Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Okey, ilmu pada malam ini ialah tentang apa jenis cawan yang harus kita nyahkan daripada dapur kita ataupun daripada anak cucu kita, yang terutama sekali paling mustahak. Kita kalau yang dah dewasa ni mungkin dah lazim sangat kan. Okey, saya ada bawa beberapa sampel cawan-cawan yang berbentuk daripada plastik, daripada besi, daripada flask, daripada yang jenis seramik, porselin ataupun daripada gelas. Okey, daripada plastik sendiri, kita banyak pakai plastik. Dan kita juga kalau ramai datang ke rumah, kita siapkan apa yang dipanggilkan some paper cup. Okey, so hari ni saya nak cerita pada anda sekalian yang mana satu lebih kurang macam ni lah. Ada juga orang buat daripada seramik ataupun daripada silikon ataupun daripada copper, betul tak? Daripada tanah liat pun ada, betul? Yang mana antara 7-8 yang saya bagi sampel tadi yang harus kita tolak ke tepi dulu, dan kita nak tinggal yang mana untuk kita buatkan sebagai teman untuk kita minum. Dan malam ni kita fokus pada minumnya kopi dengan teh yang panas. Kalau yang sejuk atau yang suhu bilik tak ada masalah, betul tak? Yang menjadi pertukaran yang menjadi bahaya apabila panas dia bercampur dengan material cawan ni. Ini yang saya nak fokus pada anda. Sama ada kalau dia kena gelas ni bahaya tak, kena flask macam ni yang boleh buka macam tu, ada dalam tu berbentuk macam ada sedikit aluminium ke stainless steel ke, kan? Okey, jadi tuan-tuan sekalian, jawapannya siapa tahu cepat dan kenapa? Okey, saya bagi sedikit tip dahulu, iaitu yang ni selalunya orang tak perasan dan selalunya berlaku di kota-kota besar. Bagi mereka yang kelang kabut nak pergi kerja ataupun tak ada masa, dia suka take away dan dia suka kadang-kadang santai. Dia pergi minum waktu-waktu lepas kerja, balik lewat sikit, dan dia senang pergi ambil je kat kaunter tu. Kaunter tu panggil nama, siap. You dah dapat sikit idea kan. Jadi jawapannya tuan-tuan sekalian tidak lain tidak bukan, boleh saya bagi tahu sekarang. Nak tahu tak? Jawapannya yang ni. Apa dia ni? Cepat. Warna-warni dia pun ada kaitan juga ni. Ni atas ni ada dia punya salutan-salutan yang berbentuk macam gold plated lah semua. Tapi sebenarnya paling murah ni, betul tak? You boleh beli berapa ringgit? Saya pun tak tahu. 1 dozen berapa je. Jawapannya ialah paper cup. Dengar elok pakcik cakap ni, paper cup. Kenapa? Anda nak tahu tak, dalam paper cup ni kalau betul-betul you belajar, ada 3 jenis. Satu yang betul-betul white, semua putih. Okey, kalau terlalu putih sangat tu pun bahaya juga sebab ada bleaching. Tapi selalunya yang putih-putih, yang ringan-ringan tu, kalau you tengok kedai-kedai restoran biasa, dia lebih kepada untuk letak katakan popcorn, ataupun nak letak chicken, ataupun dia nak letak katakan french fries. Okey, ini semua kadang-kadang cuma untuk tujuan untuk nak bagi pelapik je. Tetapi yang penting ialah kalau dia ada wax dalam tu. Kalau ada wax dalam tu bahaya sangatlah. Okey, yang penting juga kalau anda kena check, itu kadang-kadang dia masuk french fries pun, boleh tak? Okey, you perhatikan. Okey, next ada satu lagi jenis ialah yang wax tu bahaya juga dalamnya kalau ada lilin dia tu. Nombor 2, nombor 3 ialah kalau dia pakai paper ataupun yang nampak tebal, yang macam kedai-kedai restoran yang famous tu, tetapi dia sebenarnya ialah ada plastik yang di dalamnya. Dah dibuat kajian, apabila dia masuk sodium hydroxide, dia dah pecahkan dia punya paper tu, yang tinggal cuma lining plastik. Sebab itulah air tidak tembus atau tak boleh serap air kat situ. Dia boleh simpan air dan dia boleh mempertahankan air panas pun yang kita letak kopi dan tea yang kita order selalu tu. Ingat? Jadi tuan-tuan sekalian, anda kena perasan bahawasanya kita amat berbahaya kalau you tengok apa yang dinamakan plastik tu ialah polyethylene.
Okey, polyethylene ni asalnya daripada petrol, dan kalau dia dibuat kajian baru-baru ni di beberapa tempat, terutama sekali ada sebahagian di universiti di India tu menjalankan kajian, sampaikan dia tengok dalam scan tu, dalam spektrometer, dalam dia punya ni lah, cek darah semua sekali tu, ada di dalam badan siapa yang minum air panas lebih daripada letak dalam paper cup ni, okey, sebanyak cuma 15 minit je dia akan keluar apa yang dinamakan sebagai mikroplastik. Dan mikroplastik ni lah yang paling bahaya sekali, tuan-tuan sekalian. Kalau you tak jaga betul-betul, mikroplastik ni akan menyebabkan at least satu cawan ni ada 25,000 partikel dia. Setiap kali kita minum, lebih kurang ada kalau tak salah saya 10.2 bilion partikel mikroplastik dalam paper cup ni. Tapi yang boleh masuk, dibuat kajian, ada lebih kurang 25,000 lagi partikel. 25,000 pun saya kira banyak, sebab kadang-kadang kita minum 3-4 cawan satu hari yang panas tu, betul tak? Teh ke kopi tak apalah, tapi yang penting bukan soal teh atau kopi tu, kita pentingkan plastik tu dia boleh cair, dia boleh degrade. Bila degrade, dia masuk dalam minuman, lepas tu dia pergi ke dalam badan kita. Itu yang boleh menyebabkan infertility, kemandulan, dia boleh menyebabkan kanser. Cukuplah tu dua. Tapi ada lagi masalah neurologi, nerve, saraf, masalah perut, GIT problem, masalah budak-budak yang tak boleh grow, dan otak mereka, brain mereka terencat, Masya Allah. Ada lagi masalah hormon tak balance, masalah obesity, ya Allah ya Rabbi. Ada lagi lah. Tak heran lah kalau campur dengan cerita-cerita ni lah, zaman-zaman sekarang ni kan, barulah orang lebih risau sekarang. Padahal benda ni dah berlaku berpuluh tahun. Sejak orang tahu paper cup ni yang jadi convenient, senang dibawa ke mana-mana, ringan. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Sambung sikit lagi, plastic cup merupakan salah satu daripada jenis cawan yang harus anda nyahkan daripada hidup anda sebenarnya, kecuali kalau dah ditulis secara resmi yang dia organik dan tidak ada plastik lining langsung, ataupun recyclable, maksudnya biodegradable. Sebab kebanyakan yang ada di luar pasar sana, termasuk brand-brand yang saya tak mau sebut sebab dia terlalu famous, dan anda pergi restoran-restoran ni selalu makan sampai 11-12 ringgit satu cawan. Rupa-rupanya minuman tu memang sedap tu, tetapi bila kena air panas, dia keluar. Bila dia keluar, dia akan masuk, saya kata tadi berapa, hampir 25,000 partikel yang dilarutkan melalui air panas tadi, kena dengan dalam cup ni, dan di dalam ni, dalam lining ni sebenarnya yang ada plastiknya. Okey, jadi tuan-tuan sekalian, anda kena berhati-hati daripada sekarang nak bagi kepada anak, cucu, kawan-kawan yang datang rumah buat parti semua tu. Kadang-kadang inilah menjadi dia punya punca utama. Dan bila kita pergi kedai-kedai restoran setiap pagi tu ataupun petang tu, atau balik santai Saturday Sunday tu, semua dia masuk sampai bermilion-milion partikel yang dipanggil mikroplastik. Contoh seperti palladium, cadmium, chromium, kalau you dengar perkataan seperti fluoride, chloride, sulfate, nitrate, dan ada BPA lagi kadang-kadang. Bisphenol A tu kan dalam plastik tu. Jadi tuan-tuan sekalian, saya dah kata tadi, dia boleh menyebabkan infertility, kemandulan, boleh menyebabkan kegemukan, masalah hormon tak balance, masalah kanser pun, masalah GIT, gastrointestinal tract, masalah budak-budak kecil, terutama sekali otak mereka terencat. Masya Allah. Jadi kalau ramai budak-budak sekarang yang tak jadi macam normal sikit tu, kadang-kadang jadi hyperaktif ataupun autistik dan sebagainya tu, ada kemungkinannya kita tak tahulah apa lagi yang, sebab benda ni dah berpuluh tahun. Cuma ada company yang besar-besar yang dah kena tekan sekarang. Mereka kata 2025 baru dia orang nak settlekan semua ni. Ada tu 2023 tahun ni. Tapi berarti sebelum tahun ni apa yang berlaku selama ni, kita minum apa? Negara yang paling banyak minum kopi ataupun teh yang panas-panas ni ialah namanya apa? Namanya Finland. Negara Finland.
Sebenarnya di negara Finland ni jugalah banyak kayu-kayu ataupun hutan-hutan yang dipotong untuk dibuatkan paper pulp, okey. Tetapi kalau mereka tengok berapa bilion mikroplastik yang dah dikeluarkan daripada paper pack ni, Masya Allah. Jadi soalan saya ialah, pilihan mana yang paling terbaik untuk kalau kita nak beli cawan untuk nak jadikan teman sejati kat rumah, terutama sekali lah kalau berjalan kat kedai, pergi travelling, holiday, semua nak buat macam mana, sebab kedai tu dah bagi paper cup tu tak. Dan kalau you tengok betul-betul paper cup ni, tepi-tepi ni kat mulut ni, kalau you tengok ni kat mulut-mulut dia kan, tepi-tepi ni kan ada macam warna-warni lah, ada chop lah, kadang-kadang ada gold plated lah, semua tu berbahaya sebab ink dia tu kan ada yang dinamakan seperti benzin ataupun toluene, dan kadang berbau lagi, bau dakwat tu. Jadi ini semua membahayakan dan mengeluarkan banyak jenis penyakit yang kita tak sedar pun. Okey, kita tutup cerita pada malam ini, iaitu kalau boleh pilih, saya kena bagi jawapan lah kan. Antaranya jenis yang material, bukan design ni. Materialnya daripada stainless steel is number 1. Still very good. Number 2 ialah glass. Glass. Okay. Number 3 ialah kalau boleh porcelain ataupun ceramik macam ni. Cuma kalau dia terlalu shining ataupun ada glaze, tahu glaze, ada orang panggil, ada macam bersinar lah kan, itu berbahaya juga sebab dia ada lead dalam tu, dalam dia punya yang shining tu. Lepas tu you boleh pakai ceramik pun boleh, you boleh pakai mud cup daripada tanah liat pun boleh. Kalau kampung-kampung, kalau kedai-kedai India tu semua, itu among the best kan. You ada kan gelas daripada copper ataupun daripada tembaga tu, still very good. That one is very very good. Okay, so tapi saya kata apa tadi, stainless steel is still the number 1. Apalagi plastik yang ada coding yang dibenarkan, number 1 sampai number 6 dibenarkan, boleh minum, buat tumbler semua tu boleh minum. Tetapi kalau number 7 tak boleh. Kalau dia tulis number 7, dia declare dia punya plastik number 7, you jangan pakai plastik tu. Faham? Jadi malam ni saya dah bagi hampir 5-6 pilihan, cuma 2 saja yang tak boleh, iaitu paper cup yang kalau you tengok terlalu nipis, dan tu jangan nak letak air panas langsung, terutama sekali bila dia kena air panas dia jadi macam larut sikit, macam dissolve sikit. Itu memang tak boleh langsung lah. Dan kalau you tengok dia macam berlilin ke apa sikit tu, jangan. Okay, yang penting ataupun yang senang, you fikir hari ni kalau dapat paper cup tak payah ambil, you pergi cari yang plastik yang tebal sikit ke, ataupun yang saya kata stainless steel, ceramic, atau glass, atau flash punya method tu, yang orang buat flash tu boleh. Okey, jangan pula yang non-stick tu. Okey, tapi saya kira anda sekalian, sebagai penutup, jaga baik kalau kita benarkan ni berterusan, dah hampir 264 bilion cup ni, paper cup yang digunakan. Jadi begitu banyak sekali polyethylene ni yang diperbuat daripada petrol ni, Masya Allah. Kalaulah kita tahu satu hari you minum dengan ni, okey, dah masuk 25,000 partikel mikroplastik dalam badan kita. Mana yang tak jatuh sakit? Kita duk fikir tentang gula saja. Betul, tapi dalam gula tu, tempat kita masukkan air panas tu, ini dia sebenarnya. So dalam minuman pun ada gula, ada susu, tempat minum pun, cup pun ada dia punya plastik, cantik punya. Jadi tuan-tuan sekalian, saya mengharapkan you dapat sesuatu malam ni. Ada tak masa depan untuk kita? Ada, iaitu orang kata bawa gelas sendiri atau bawa flask sendiri pergi ke tempat kerja, singgah kedai restoran you punya favourite tu, suruh dia masuk dalam tu. Memang dah dibuat pun kat overseas. Yes. Bahkan dia bagi diskaun lagi kalau you bawa you punya ni. Macam kita bawa bag sendiri pergi supermarket, kan tak mau pakai plastik bag. Macam mana kita buat? Kita bawa bag kertas ataupun bag kain sendiri. Betul?
Sama juga, tak lama lagi akan dah berlaku pun di negara-negara barat yang mereka yang dah pintar, dah waras dan tak mau potong banyak pokok. Sebab apa? Nak keluarkan paper cup ni kan perlukan banyak pokok yang kena tumbang sebab nak buat paper. So mereka pun tahu dunia semakin panas disebabkan banyak sangat pokok dipotong. So mereka gunakan bawa sendiri pergi mana-mana bercontoh, ya. Lain tu saya nak tutup dengan cerita masalah kalau pun paper cup ni kalau you buat tak sedar diri, lepas tu you buang kat dustbin dia, tong sampah dia, bila diambil, kalau kat Malaysia tak recycle kot, ada ke paper cup ni di recycle? Di overseas pun cuma lebih kurang tak sampai 10% di recycle. Yang lain semua dimasuk ke tempat pembuangan sampah, dan pembuangan sampah tu dia kalau plastik tak biodegradable, berarti beratus tahun lah dia tidak akan lupus. Bahaya tak? Jadi tuan-tuan sekalian, pemikiran kita bukan saja untuk diri sendiri, untuk kesihatan keluarga, tapi juga untuk kesihatan bumi. Yang Allah kata kalau kau menzalimi diri, satu hari nanti akan panas. Sekarang pun dah panas kan cuaca kat dunia ni. So jaga baik, buat pilihan yang bijak. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga hidup anda dunia ni bahagia, akhirat syurga, dan senyum-senyum semua. Jangan lupa let go and feel good, dan tolong buang paper cup. Boleh? Yang lain masih boleh pakai, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak dari antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?